الصلاة والسلام على آله وصحبه التعليم والتعليم تزكى التشكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله قال رب اشرح لي قال مؤلف رحمه الله فصل في تفضيل خلقة بني آدم لأنها مفتاح المعرفة صفات إلهية شريف. Pasal pada menerangkan kepentingan mengenal akan tafsil cara terperinci kejadian manusia, kerana ciptaan manusia atau kita mengenal kejadian manusia cara tafsil adalah kunci untuk mengenal sifat ilahiyah ketuhanan. Kenapa? Kerana makhluk menunjukkan kepada Khalik. Makhluk, kenapa bila kita mengenal manusia, kita ni manusia kan? Kita melihat pada diri kita, Tuhan ada sebut, afi anfusikum afala tubsirun. Menjurat suruh daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita merenung akan kejadian diri kita sendiri. Kerana kita sebagai makhluk, al-makhluk atau al-khalqu adalah menunjukkan akan al-khaliq, akan yang menjadikan. Makhluk menunjukkan atau dalil kepada khaliq. Begitu juga al-maf'ul, perkara yang dijadikan adalah menunjukkan adanya perbuatan. Perkara yang dibuat menunjukkan ada perbuatan. Dan wujud perbuatan menunjukkan pada wujudnya al-fa'il. Menunjukkan adanya pembuat. Al-fa'il dari sudut bahasa betul lah. Ke sudut nahwu tu. Sudut nahwu lain. Dia kena marfu' apa semua. Daripada fi'il, marfu'. Ini maknanya apabila semua makhluk menunjukkan pada Khalik, pada pencipta. Bagaimana? Bahawa maf'ul menunjukkan adanya fi'il. Fi'il menunjukkan ada fa'il. Dan baiknya, indahnya gambaran rupa surah maf'ul ini yang mana dapat kita tahu dengan kita mengkaji, yang kita merenungkan, atau lebih baik lagi kita mempelajari cara terperinci akan kejadian, cara terperinci kejadian kita menunjukkan, dan husnul surah bagi maf'ul ini menunjukkan kesempurnaannya fa'il, pembuat. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma'rifatu mana ni? Wa ma'rifatu
azamillahi subhanahu wa ta'ala wa qudratihi. Dan wazalika ma'rifatu ajaibi sana'i ilahiyah. Dan mengenal akan keajaiban ciptaan-ciptaan ilahiyah Tuhan, ciptaan alam lah yang diciptaan Tuhan ni, dan mengenal akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Wazalika apa tadi? Wazalika, dan itu maknanya tujuan. Maknanya kita mengenal akan penciptaan kita manusia ni cara terperinci, kita mengkaji, melihat kepada keajaiban Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sudut jasad kita, dari sudut zahir dan juga batin, menyebabkan kita mengenal akan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah melahirkan menunjukkan akan sempurnanya fa'il. Dan mengenal akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kuasaannya. Kerana apa saja yang berlaku dalam muka bumi ini, apa saja kejadian, apa saja ciptaan, semuanya adalah taksir kesan daripada kudrah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mukhtasaratun ma'rifatil qalbi. Wa huwa apa? Ai hazal ilm. Ilmu ni. Ilmu apa? Ilmu kita tahu cara detail akan proses ciptaan manusia, kejadian manusia. Ilmun syarif, wa huwa ilmun syarif. Wa huwa mukhtasaratun. Ringkasan, satu parti atau ringkasan pada ma'rifatul qalbi, mengenal akan hati. Wa ilmun syarif wa huwa, dan ia adalah ilmu yang mulia. Ilmu apa? Mengenal kejadian manusia ini. Iz huwa ma'rifatun, kerana ia adalah ilmu. Iz huwa, kerana ia adalah wa huwa ilmun syar'i, dan ilmu yang mulia. Iz huwa ma'rifatu sana'i ilahiyah, kerana ia adalah kita mengenal akan ciptaan-ciptaan ilahiyah ketuhanan. Maknanya yang menunjukkan akan kesempurnaan kudrah Allah Ta'ala, menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana sipin inilah. Lianna nafsa kal farasi wal aqla kal rakibi wa jima'uhuma al farisu. Lianna nafsa, kerana nafsa sini mana menunjuk pada badan lah. Dengan nisbah pada hati. Nafsa, badan, kal farasi, umpama kuda. Kerana ia adalah tunggangan bagi ruh untuk melaksanakan kewajipan. Wal aqla karrakibi, dan akal adalah rakib yang menunggang. Wa jima'uhuma, dan yang mengumpulkan dua urusan itu al-farisu. Al-farisu menunjukkan pada iaitu hati. Al-farisu sini adalah hati. Jadi kerana an-nafsa mana badan ibarat adalah tunggangan. Tunggangan bagi akal, dan mengumpulkan dengan hati. Ini raja. Wa man lam ya'rif nafsahu, barang siapa yang tidak mengenal dirinya, wa huwa yad'i ma'rifata ghairi, sedangkan dia mendakwa dia kenal orang lain. Dia kenal diri dia sendiri pun tidak kenal, sedangkan yang mendakwa dia kenal yang lain. Fahuwa karrajuli, umpamanya Imam Ghazali kata, wa analogi,
Perumpamaan umpama lelaki yang muflis. Lelaki yang muflis, yang bankrupt, allazi laisa lahu ta'amul nafsihi, yang mana tidak ada makan, dia sendiri pun tak cukup makan. Wa huwa yad'i annahu yaqutul fuqara al-Madinah. Dia mendakwa dia telah bagi makan semua para fakir di bandar. Dia sendiri tak cukup makan. Dia ambil mana makannya? Dia dakwa dia jamu habis orang lain. Tu bandar jamu. Fahaza muhalu. Ini mustahil. Ya. Haza muhalin mustahil. Kenapa? Kerana fakidus syai' la uduh tu sah. Tak ada orang lain wajib anak dulu. Ada cover sikit. Fakidus syai' la yu'ti. Kerana fakidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak ada sesuatu tidak akan dapat mampu memberi. Maksudnya kita kena kenal diri kita dulu. Jadi kata guru kita dalam sarahnya, saya gia bagi seorang hamba memperbanyakkan nazar, melihat dan memerhati, merenungkan pada dirinya dari sudut ciptaannya, dari sudut susunannya, takwinnya, kerana itu semua adalah satu pintu daripada pintu-pintu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata nasihat guru kita, apapun ilmu yang kita pelajari, apapun ilmu yang kita pelajari, kita kena tahu tujuannya. Supaya kita tidak tersesat. Qala muallif rahimahullah, mata tafdulul bahaimu ibnu Adam. Bila lebihnya haiwan daripada manusia. Asalnya manusia lebih utama daripada haiwan. Asalnya manusia lebih daripada haiwan, kerana semua alam ini diciptakan untuk tunduk kepada Adam, tunduk pada manusia. Dan manusia diciptakan untuk khidmat, tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu bahaim, haiwan ini adalah makhluk yang mana diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk khidmat. Sedangkan manusia adalah makhluk untuk zat dia sendiri. Haiwan adalah makhluk untuk khidmat kepada manusia, dan manusia pula dikehendaki dengan zat dia sendiri. Ataupun hikmahnya adalah supaya beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Qala mu'allif rahimahullah, idza arafta hadzal izza wasyarafa wal kamala wal jamala wal jalala ba'da an arafta jawharal qalbi annahu jawharun azizun wa qad
qad wuhiba laka. Iza arafta, kata musannif rahimahullah ta'ala, iza arafta hazal azza, apabila kamu kenal hazal azz, apa kemuliaan ini, wasyaraf, kemuliaan lah, wal kamal, kesempurnaan, wal jamal, wal jalal, wal jamal, keindahan, kecantikan, wal jalal, kehebatan, kebesaran. Ba'da an arafta, selepas pada kamu kenal akan jauhar qalb, maknanya hati, pada kenal akan hakikat diri hati, wa annahu, bahawasanya halwasyak, bahawasanya hati, bahawasa hati, wa annahu anu qalb, bukan halwasyak, wa annahu anu qalb jauharun azizun, adalah jauhar, adalah jauhar zat yang besar, yang mulia lah, yang mulia. Kerana dia adalah tempat terbit segala akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang mulia, tempat untuk mengenal Tuhan. Annahu jawharun aziz qad wuhiba laka, yang telah dianugerahkan, dihadiahkan, dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da zalika khafi anka, selepas pada itu dia sembunyi daripada kamu. Maksudnya apa dia? Maknanya asalnya Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita hati ini, yang mana hati ini tempat segala kemuliaan, sepatutnya begitu, tetapi dia sembunyi pada kamu, maknanya dia gugur jatuh pada lumpur-lumpur hawa. Istilah guru kita, anda sabi iradah, dan jatuh pada lumpur-lumpur hawa nafsu. Fa illam tatlubuhu, jika kita tidak menuntut, kita tak mencarinya, apabila terbunyi daripada hati kita, terbunyi daripada kita, suatu anugerah Allah Ta'ala yang sangat bernilai Allah Ta'ala bagi pada manusia, jatuh pada lumpur-lumpur hawa. Fa illam tatlubuhu, sekiranya kamu tidak mencari, menuntutnya kembali, wa ghafalta, dan kamu lalai daripadanya, wa dayya'athu, dan kamu mensia-siakan, kana zalika hasratan azimatan, adalah itu mana kita mensia-siakan ataupun hilang daripada kita anugerah ini, adalah satu kekesalan yang besar pada kamu pada hari kiamat. Kerana apabila seorang itu hilang akan hatinya, maka hilanglah insaniyah dia, manusiaan dia. Dan itu adalah satu kerugian yang nyata, khusran mubin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, ulaika allazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Fajtahid fi talabihi, maka berusahalah, berijtihadlah, bersungguh-sungguhlah dalam mencarinya. Cari lagu mana ni? Maknanya pada kita mentazkiyahkan, menyucikan diri kita, nafsu kita, mengosongkan daripada akhlak-akhlak yang radi'ah, yang tercela, sifat-sifat yang zamimah, yang mazmumah, dan kita hiaskan dengan zikrullah, dengan ta'at, dengan ibadat, dengan amal salihah. Watrukul ashghal dunya kullaha, dan tinggalkanlah akan segala kesibukan yang menyibukkan hati kita, dunia yang menyibukkan hati kita, semuanya. Wa kullu syarafin lam yazhar fid dunya fahuwa fil akhirati farahum bila ghammi. Dan setiap kemuliaan, maknanya ketinggian kedudukan, wa kullu syaraf, setiap syaraf itu ketinggian kedudukan, lam yazhar fid dunya, yang mana sekiranya tidak zahir, tidak dinampakkan dalam dunia, akan buah dia, akan kesannya, fahuwa fil akhirati farahun, maka di akhirat akan dapat juga farah, maknanya kebahagiaan, kegembiraan, bila ghammin, tanpa kesusahan, tanpa kesedihan.
Wa baqa'u bila fana, dan akan kekal tanpa binasa. Kebahagiaan itu. Wa qudratun bila ajzin, dan kekuasaan, kekuatan tanpa kelemahan. Mana Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan bagi hamba dalam syurga akan kekuasaan, akan kekuatan yang luas yang tidak diliputi oleh kelemahan. Di mana apa? Maksudnya kita dapat merealisasikan apa yang kita hendak semata-mata dengan kita lintas dalam hati kita saja. Inilah limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia bila mendapat saadah di jannah nanti, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walakum fiha ma tashtahi anfusakum, dan bagi kamu padanya dalam syurga apa yang kita tiru dan nafsu kita, walakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu apa yang kamu serukan, hendak. Wa ma'rifatu bila jahlina, kita akan dapat ma'rifah bila kita mencapai saadah yang hakiki. Kita akan dapat ma'rifah tanpa kejahilan lagi. Mana akan terbukalah segala penutup dalam hati kita. Akan terangkatlah hijab segala keseluruhannya. Wa jamalu wa jalalu aziman, dan keindahan, keagungan, doa yang besar, dua-duanya yang agung. Wa ammal yauma falaisa syai'un a'jazu minhu illa miskinun naqisun. Dan wa amma al-yaum, adapun pada hari ini, falaisa syai'un a'jazu minhu, tidak ada yang lemah daripadanya melainkan hamba yang miskinun naqis, yang miskin, yang kurang. Wa innama syarafu ghadan iza taraha min hazil kimya'i ala jawhari qalbihi hatta yakhlusu minhu syabhul bahaimi wa yablu darajatal malaikah. Wa innama syarafu, dan sungguhnya asyaraf maknanya kemuliaan ataupun ketinggian, kedudukan yang sebenar adalah ghadan, pada esok, maknanya pada hari akhirat nanti, iza taraha min hazil kimya'i ala jauhari qalbi. Mana musannif nak cerita apa? Bahawa kemuliaan, ketinggian, kedudukan yang tersebut tu pada hari akhirat nanti akan kita dapat, akan seorang hamba tu dapat, tidak akan dapat melainkan apabila kita mencampurkan kimia ini, acuan kebahagiaan ini atau dalam jauhar qalbi, dalam diri, dalam hati, ada hatinya. Dengan cara lagu mana? Dengan cara kita mujahadah, dengan cara kita membersihkan hati. Hatta yakhlusu minhu, sehinggalah bersihlah daripadanya. Dah hilanglah daripadanya segala kesamaan dengan sifat-sifat kehaiwanan, sebagaimana kita bincang sebelum ini. Wa yablu, dan mencapai darajatul malaikah, darajat malaikah, mana sifat-sifat malaikat yang mana sifat ta'ah lah, hati-hati yang bersih, sifat-sifat yang terpuji. Fa in raja'a ila syahwati dunya, sekiranya seorang hamba itu kembali kepada syahwat dunia, keinginan dunia, mana dikalahkan dengan syahwat dunia, maka kegugurlah daripada darajat malaikat kepada darajat bahimah pula. Laqad khalaq, asalnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin, kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Fa in raja'a ila syahawatid dunya fadalat alaihi al-bahaimul yawmal qiyamah. Auzubillah. Sekiranya manusia itu, hamba itu kembali kepada syahwat dunia, ia akan turun daripada ahsan taqwim tadi, turun daripada darajat malaikat kepada darajat bahaim, bahkan fadala alaihi bahaim, lebih mulia lagi bahaim pada hari kiamat.
Ulaika kal an'ami bal hum adall. Quran sebut inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Masya-Allah. Nauzubillah min zalik. Nah. Bapa kata begitunya? Ketemu lalu lah. Li'annaha kana bahaim. Ataupun haiwan ini tasiru ila turabi. Wa yamqa huwa fil azabi na'udzubillah. Ada orang yang apabila celaka di akhirat kelak, kalau kena bahaim anjing contohnya, tak semaya bel juga, anjing buat jahat juga. Dia jahat juga, tak ada semaya bel, tak ada puasa, tak ada zakat, serupa dia pun begitu juga, buat juga, tapi banyak orang jahat juga. Apa timbangan dia layak kat dia celaka di dalam neraka. Adapun anjing tadi, bagaimana pun akan kembali kepada turab juga. Tidak diazab sebab dia curi ke, sebab dia kena orang yang bunuh orang ke, apa tidak diazab. Tapi orang manusia yang ada taklif, yang asalnya sepatutnya alam ini, haiwan-haiwan alam ini tunduk padanya. Dia gunakan untuk dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak gunakan nikmat itu. Maka akhirat kelak bahaim akan lebih mulia daripada dia, haiwan lebih mulia pada dia. Kerana haiwan tidak dicampurkan dalam azab neraka, kembali kepada turab, sedangkan orang itu wayamqa huwa fil azab, kekal dalam azab. Na'udzubillah min zalik. Wa nastajiru bihi, dan kita minta lindung daripadanya. Lindung daripada api neraka. Na'udzubillah min zalik wa nastajiru bihi, dan kita minta lindung daripada api neraka dengan Allah Subhanahu bihi, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik penolong. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi akhir kata nakalkan daripada guru kita kata-kata nasihat kita belajar ilmu tasawuf ini. Kenapa? Untuk menjadikan hidup kita ini ada makna. Jadikan hidup kita ini ada makna. Bukan lari daripada hidup. Bukan lari daripada hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi keberkatan pada kita dengan kita mempelajari kitab Kimiaan Sa'adah daripada ulama yang jadi hujjatul Islam. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada musannif, daripada guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita daripada golongan yang mendapat sa'adah hakikah, hakikiyah, kebahagiaan yang sebenar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi inayah, hidayah pada kita untuk kita mujahadah diri kita, mengenal diri kita sehingga kita mencapai kebahagiaan yang sebenar. Al-Fatihah pada guru kita, kepada musannif, pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh umat Islam, bapa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi selesai muzakarah kita, bacaan kita itu ni.
Jadi sebagai mengambil berkat daripada guru-guru yang mengijazahkan kita ni, mana anak dapat belajar, alhamdulillah, dan dibacakan, belajar, diijazahkan oleh guru kita, Syekh Sidi Dr. Luqman Al-Hakim Al-Azhari, dan ijazahkan kitab syarah dia dan juga kitab Kimia Sa'adah, di mana guru kita mendapat ijazah daripada gurunya Syekh Syarif Yusuf Rid Al-Bakhur Al-Hasani, di mana Syekh Yusuf Al-Bakhur Al-Hasani ada lagi lah, ada lagi daripada Al-Allamah Said Muhammad Al-Alawi Al-Maliki, daripada ayahnya Syekh Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, daripada Habibullah Asy-Syankiti, daripada Syekh Muhammad Kamil Al-Bahrawi, daripada Syekh Al-Ma'ali Ibrahim As-Saqa, daripada Muhammad Ma'ami As-Saghir, daripada Walid dia Al-Amir Kabir, daripada Syamsu Muhammad bin Salim Al-Hifni, daripada Muhammad Al-Badiri Dimyati, daripada Mullah Ibrahim Al-Qawarini, daripada Mullah Muhammad Syarif Al-Qurani, daripada Al-Faqih Muhammad Al-Hukmi, daripada Syekh Muhammad Al-Makki, daripada Syekh Jalaluddin As-Suyuti, daripada Saleh bin Umar Al-Bulqini, daripada Abi Ishaq At-Tanuqi, daripada Sulaiman bin Hamzah, daripada Amr bin Qaram Ad-Dinuri, daripada Al-Hafiz Abdul Faraj Al-Baghdadi, daripada Muallif Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Jadi bagaimana guru kita ijazahkan pada kita, anak carunah diri mengijazahkan kitab Kimia Sa'adah, dan juga kitab Sabil Iradah bagi yang ada. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz nak tanya sikit, minggu depan ada kelas Ustaz? Dah khatam dah ni. Oh, bermakna tak ada lah dah. Tak ada kitab lain. InsyaAllah. Okey. Baik, terima kasih Ustaz kerana menyampaikan ilmu banyak manfaat saya. Ya. Dan ya kasir min husn fi aqaid ya mawdi' alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.